Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita memulakan pengajian ilmu pada malam ini dengan nama Allah. Setiap kebaikan itu mesti kita mulakan dengan nama Allah, kata Nabi. Mudah-mudahan tidak terputus keberkatan dan rahmat apabila kita mulakan sesuatu yang baik dengan nama Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin, asyrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna 'ilman nafi'a warzuqna fahman wasi'a. Ya Allah, tambahkan kami ilmu yang bermanfaat kepada kehidupan kami dunia dan akhirat. Rizkikan kepada kami kefahaman yang luas, kefahaman yang baik dalam agama kami. Allah baja'alna min ulama'il 'amilin, jadikan kami hamba-Mu yang beramal dengan ilmu yang kami pelajari. Allah baja'alna minal mukhlasin, jadikan kami hamba-Mu yang ikhlas dalam menuntut ilmu khanamu ya Allah. Allah baja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina siratal mustaqim birahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, muslimin dan muslimat, kerana dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala juga kita dapat bersama-sama pada malam ini. Jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan hati kita hati yang semakin mengenal kepada Allah dengan pengajian tauhid pada malam ini, hati yang semakin membesarkan Allah, hati yang semakin menjaga adab di hadapan Allah, hati yang semakin membesarkan Allah untuk harap, dan hati yang sentiasa memandang kepada Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Tentang satu ideologi ya, yang saya nak tuan sama bikin ideologi nah, satu gambaran. Ada satu viral video, tak tahu tuan-tuan tengok tak? Video tu lama dah tuan-tuan. Kita tengok satu video bagaimana ada seorang tukang gunting rambut tuan-tuan di satu tempat lah, kedai. Ni cerita betul lah tuan-tuan. Jadi yang kena gunting rambut ni di polis, tapi orang tu tak tahu di polis. Kebetulan orang yang potong rambut tu pun bukan warga negara Malaysia, warga negara Indon tuan-tuan. Jadi video tu viralnya, yang orang yang potong rambut ni tuan-tuan, dia tak potong sungguh-sungguh. Dia potong rambut tapi dia macam lembek-lembek, potong ngek macam main-main gitu. Dia buat kerja macam tuan-tuan. Yang kena potong rambut ni polis, orang pangkat besar. Jadi last sekali tu dia tanya, bang nak potong janggut ke? Kan boleh kata dia. Tadi dia pun turunkan kursi orang ni tuan-tuan. Tak sempat lagi tukang potong rambut ni nak potong janggut dia terus bangun, terus mengamuk dia tuan-tuan. Dia kata awak, dia kata kau nak buat kerja sungguh-sungguh boleh tak? Jangan main-main macam ni. Aku bayar kau lah. Tengok tak video tu viral tuan-tuan. Aku bayar kau lah. Kau nak main-main potong-potong rambut aku macam ni, kau nak buat kerja main-main sambil-sambil lewu, aku bukan tak bayar kau kan? Kau ni orang mana? Silap lah tuan-tuan. Jadi bila berbalah dan sebagainya, minta maaf orang ni, minta maaf lah Encik Mila, kau bukan warga negara kan? Tengok IC, tengok ni pasport tak ada. Dia tunjuk aku polis, kau jangan main-main aku tuan-tuan. Tuan-tuan, bukan saya nak cerita pasal cerita tu tuan-tuan. Saya ni maknanya cerita dengan tuan-tuan ni, saya nak kait adab kita dengan Allah Subhanahu wa taala tuan-tuan. Tuan-tuan, satu lagi perumpamaan. Saya ni hati tengah laju tuan-tuan ni. Tengah laju sikit sebab sedih, tuan-tuan, sebab sedih nah. Sedih satu hal saya tak boleh tengok. Bila saya tengok saya kena tegur tuan-tuan ni. Dan saya rasa sedih, rasa marah dan sebagainya. Itulah tuan-tuan ni. Satu lagi ideologi yang tuan-tuan kena fikir. Tuan-tuan nak cakap apa hasil rumput dada tuan-tuan ni. Bila isteri kita kat rumah, tuan-tuan, kita kata yang tolong ni rumah sepah ni, tolong kan sapu-sapu sikit. Kita cakap baiklah, bukan kita cakap marah tuan-tuan. Kita kata tolong sapu rumah ni, abang tak tahan tengok ni. Dia pun sapu, tapi tuan-tuan dia sapu rumah, tapi dengan muka masam dia, dengan pegang penyapu pun lembek-lembek dia. Kadang-kadang penyapu tu jatuh
Dia buat kerja tapi dengan muka, dengan rasa malas, dengan rasa tak berkenan nak buat perkara tu. Tuan-tuan rasa apa? Engkau, aku cakap contoh ni tuan-tuan, jangan buat bini tuan-tuan nak. Tapi marah tak kita? Kau kalau kau nak buat kerja, kau buat kerja betul. Jangan kau buat kerja malas-malas gitu masa-masa muka. Aku ni suami kau. Tuan-tuan nak. Tuan-tuan, saya nak sebut, kita ni tuan-tuan kadang-kadang kita menyembah Allah macam mana? Tuan-tuan nak. Kita ni macam tu sama juga. Tuan-tuan nak. Saya nak kaitkan dengan Allah. Tuan-tuan nak. Kita ni solat lah. Saya khas dengan solat. Solat sunat tuan-tuan nak. Kadang-kadang kita solat sunat ni Allah dalam keadaan kita tak ada perasaan dengan Allah Subhanahu Wa Taala ni. Kita solat sambil-sambil lewa Allah. Sambil goyang-goyang badan. Tuan-tuan nak. Baca laju-laju. Sujud kita baca apa? Tak baca apa, kemudian Rabbil Fili baca apa? Sujud dundang habis. Kau nak mainkan Tuhan ke? Memang Tuhan suruh kau semayang. Tapi kalau kau semayang gitu, bagaimana pandangan Allah? Kita dengan manusia gitu kok tuan-tuan. Orang sambil-sambil berok lewa pada kita. Kita marah tuan-tuan. Manusia tak apalah. Kalau kita kata kedai gunting rambut tadi tuan-tuan tak. Kita sekadar bayar ke dia upah je. Allah ni tuan-tuan, dia blur kita. Dia bagi pandangan biji mata pada kita. Tuan-tuan nak. Dia bagi kita kehidupan. Dia bagi kita macam-macam. Kalau orang gunting rambut tu kita tak bagi dia apa-apa, terus kita marah. Tuan-tuan, kita bayar upah ke dia. Allah bayar upah pada kita. Allah bagi pahala, bagi syurga. Tapi Allah suruh kita semayang selama mana Allah jaga kita baik-baik. Tuan-tuan nak. Saya maknanya sedih tengok orang yang semayang tak ada perasaan dengan Tuhan ni. Tuan-tuan nak. Mengaji duduk depan saya ni, saya kena tegur benda ni tuan-tuan. Saya kata mengaji tauhid ni sampai membesarkan Allah. Tapi semayang itulah contoh kita nak membesarkan atau tidak membesarkan Allah. Tuan-tuan nak. Kalau kita mengaji tauhid banyak-banyak, hati kita ketika mana kita beramal ibadah tak ada lagi perasaan kita nak membesarkan Allah. Takut tengok Allah, tengok aku beramal ibadah bagaimana tuan-tuan. Apa guna tauhid ni kita nak mengaji lebih-lebih tuan-tuan nak. Tauhid ni kita mengaji nak menambahkan takut kita di hadapan dia tuan-tuan. Jadi kita bagi perumpamaan gitu. Kita marah bini kita. Kalau kita suruh dia buat kerja, kau nak memainkan aku baik, kau buat kerja. Kita buatkan Tuhan macam mana? Tuan-tuan, kita semayang kira nak lepas batuk di tangga je. Tuan-tuan, kita semayang tak sungguh-sungguh sambil-sambil malas, sambil-sambil lewa je. Allah Subhanahu Wa Taala tak tengok ke? Itu satu perkara tuan-tuan. Tolong berbetulkan perkara gitu. Saya tak boleh tengok tuan-tuan, saya tengok Allah sakit hati. Tapi kadang-kadang saya bukan nak tengok orang semayang sebelah saya ada apa tuan-tuan. Jadi hati saya sebab tengok gitu lah. Sebab manusia tak pandai mengenang jasa Allah Subhanahu Wa Taala tuan-tuan. Kita kalau orang buat kita marah, kita buat Tuhan sama juga lah kita tuan-tuan. Satu lagi saya nak sebutkan tuan-tuan. Kita fikir balik tuan-tuan. Fikir balik ni. Kita ni bukan binatang tuan-tuan. Kita bukan bintang. Kita bukan binatang. Kita bukan bintang. Kita bukan matahari. Kita bukan bulan. Bukan bumi. Kita bukan bangunan. Kita bukan daun tuan-tuan. Kita manusia. Kalau kita binatang, kita bintang, kita matahari, mati habis tuan-tuan. Kita mati nak balik ke siapa ni? Kita nak balik kepada Allah ni. Kita dalam keadaan kat dunia kita beramal ibadat dalam keadaan kita tak sungguh-sungguh kepada Allah. Esok Allah nak tengok ke muka kita. Tuan-tuan, dalam keadaan kita, sebab tu saya kadang-kadang kalau saya marah orang yang semayang laju-laju ni, kalau semayang sunat, saya kata kau kalau nak semayang tu baik kau tak semayang. Baik kau tak semayang. Kalau kau semayang gitu, kau tidak menghormati keagungan, kebesaran Allah, kau sekadar nak tunjukkan Tuhan dengan kemalasan kau. Memang Allah suruh kau terpaksa buat gitu, baik kau tak payah buat. Tuan-tuan, sebab kalau kau buat, kau tidak membesarkan Tuhan, baik tak payah buat. Kalau nak buat sungguh-sungguh. Tunjukkan kehambaan kita di sisi Allah sebagai mengagung, membesarkan dia dan sebagainya. Tuan-tuan, kita akan mati. Apa yang kita buat, kita memulia mengagungkan Allah. Esok di akhirat kalau Allah juga akan memulia mengagungkan kita. Tuan-tuan tanya hari ni, apa pandangan Allah pada kita hari ni? Tuan-tuan, Allah tahu munafik kita. Allah tahu hati kita nak apa. Allah tahu tujuan kita. Allah tahu segala-galanya tuan-tuan. Saya dah pernah sebut dengan tuan-tuan tu, mula saya tak ingat. Dan saya ulang balik lah tuan-tuan. Saya nak tegur perkara ni. Tuan-tuan, saya nak kita sebagai hamba ni, nombor satu, adab dengan Tuhan kena ada. Mengagungkan dia, meninggikan dia, membesarkan dia. Solat berhadap depan dia. Kita sungguh-sungguh kita rasa berjumpa dengan dia. Bukan solat-solat ni kita rasa Allah tak tengok kita. Kita rasa tak ada apa-apa tuan-tuan. Saya pernah sebut perkara ni atau tidak, Allah alam tuan-tuan. Saya sebut gini. Tuan-tuan, kita ada anak belaka tuan-tuan. Kita ada anak belaka. Anak kita 6 orang 7 orang tuan-tuan. Setiap 6 orang ni semua ada pakat dalam hati kita ni tuan-tuan. Kita tahu dah Along ni macam mana perangai. Ni baik, tolong abah dan sebagainya. Yang Angah ni dia malas tuan-tuan. Contoh dah gitu kan. Yang dia ni gini. Jadi kalau mereka ni berada dekat luar rumah pun, kalau mereka dah berkahwin esok pun, kalau Along call tuan-tuan, sebut nama Along, kita bayang dah Along ni macam mana. Kalau dia balik ni, kita seronok tak seronok kita boleh rasa dah, sebab kita kenal perangai dia. Kalau kita suka Along ni, dalam hati kita pangkat Along ni besar lah.
Jadi dia kalau balik mesti bawa makanan, mesti bawa tu, bawa ni, tanya khabar. Balik rumah dia akan kemas dia buat. Jadi tak suka tengok rumah tak kemas ni. Kalau dia balik dia akan tolong mak dia. Jadi dia balik tu seronok lah kita. Bang, lu nak balik? Balik kita seronok. Tapi kalau Angah balik kita tahu lah dia macam mana. Tak seronok tuan-tuan. Tuan-tuan tanya Allah sekarang ni, kita ni berada pada pandangan Allah di mana? Allah tengok kita macam mana? Ni hamba ku ni semayang malam. Ni hamba ku ni asuh tak ada asuh kebesaran aku ni. Esok tuan-tuan balik Allah nak ingat kita macam mana? Allah suka kita balik jumpa dengan dia esok. Takut dia pada mahsyar kau duduk jauh sana. Sebab engkau masuk kat muka bumi, engkau menghadap kepada aku bagaimana? Suatu hal tuan-tuan. Kita fikir hari ni, Allah pandang kita di celah mana kita pada hari ni? Allah tengok kita ni berada pada pangkat yang mana? Adakah Allah seronok tengok kita hari ni? Pangkat kita adakah pangkat-pangkat yang baik pada pandangan Allah, ataupun hari ni Allah pandang kita dengan pandangan yang hina? Tuan-tuan, Allah bela kita, Allah hidupkan kita, Allah beri rezeki kepada kita. Satu lagi tuan-tuan saya nak sebut, sebagainya kita nak mengenang budi Allah, untuk kita kenang kebaikan Allah Subhanahu Wa Taala. Satu lagi perkara tuan-tuan ya. Tuan-tuan fikir satu lagi perkara. Kalau kita rasa malas-malas macam mana dengan Tuhan pun tuan-tuan, bila Allah suruh kita beramal ibadah, lupakan malas kita, lupakan tak larat kita, lupakan segala-galanya, sebab kita sedang berjumpa dengan Dia yang menjaga kita. Satu lagi perkara tuan-tuan ya. Tengok tangan kita ni. Tangan tuan-tuan ni, hari ni jari jemari tuan-tuan ni, start daripada bangun tidur tuan-tuan nak sampai maghrib ni kira hari ni, bukan kira daripada awal lagi. Kalau kira daripada awal lagi terlalu banyak. Tak payah kira daripada lahir kita, sekarang ni pun dah banyak dah. Hari ni kira hari ni pun dah tak ternilai nikmat Allah. Ni jari jemari tuan-tuan ni. Tuan-tuan pegang motor, tuan-tuan nak pegang handle motor, tak terlepas pun Allah sempurna beri pertolongan pada jari jemari tuan-tuan untuk pegang motor. Tuan-tuan jangan rasa kita pegang motor ni dengan daya upaya kita, siapa tolong kita pegang motor, imbang motor kita, tangan kita boleh corner kiri kanan. Tuan-tuan yang bawa kereta boleh pegang steering dengan baik, tak ada pegang prap jatuh. Tuan-tuan tak ada dah. Tangan kita boleh genggam dengan baik, siapa yang tolong ni? Tangan kita untuk genggam yang baik. Jari jemari kita ni kekuatan datang daripada siapa ni tuan-tuan? Ni siapa izin ni? Esok tangan ni Allah ambil balik, kita tak boleh kawal dah tangan ni. Kalau orang yang dapat amalan tangan kiri, tak boleh tangan kanan dia ambil. Bahkan ulama kata dia akan ambil tangan kiri, akan pusing ke belakang. Tangan ni tuan-tuan tak boleh kawal dah, sebab ni milik Allah, bukan milik kita. Dunia ni Allah bagi pinjaman kepada kita, maka kita menggerakkan ikut apa yang kita kehendak. Cuma kadang-kadang kita tak sedar, kita hanya menggerakkan, tapi Allah yang berikan kekuatan, kuat, bagi kuat dekat tangan tuan-tuan. Esok akhirat Allah ambil, tangan yang akan pusing ke perut kita, celup perut kita, tembus ke belakang, ambil buku amalan kita di sebelah kiri. Sebab dalam Quran dikatakan wara Allah di tulang belakang. Wara Allah ni tulang belakang tuan-tuan ya. Tengok dalam surah Al-Insyiqaq kalau tak salah saya ayat tu tuan-tuan. Tapi dekat dunia ni Allah tolong kita. Tuan-tuan makan hari ni berapa suap, Allah tolong tangan tuan-tuan pegang suapan nasi, makan dan sebagainya. Tangan ni berbanyak fungsi dah tuan-tuan guna untuk dunia tuan-tuan hari ni. Tuan-tuan guna untuk buka pintu, tutup pintu, masuk bilik air, pegang paip air. Tangan ni berbanyak nikmat dah tuan-tuan guna hari ni saja tuan-tuan. Dengan manfaat tangan ni Allah tolong, Allah gunakan tuan-tuan. Kita punya kaki berbanyak langkah dah kita berjalan dekat dunia pada hari ni tuan-tuan. Ya Allah permudahkan, nak pergi kedai, nak ke sana, nak pergi tu macam-macam tuan-tuan. Kemudian masa kita, maknanya kita punya kehidupan tuan-tuan ya. Kita punya hayat, kehidupan kita. Kehidupan ni, nafas kita ni, yang kita hidup ni tuan-tuan, berapa banyak dah Allah tolong kita hidup ni, Allah sempurnakan dunia-dunia kita. Tuan-tuan kerja hari ni mungkin tuan-tuan. Tuan-tuan kerja daripada pagi sampai petang, Allah tolong pekerjaan tuan-tuan, tak ada masalah apa-apa, selesai dengan baik tuan-tuan. Kalau kita buat kerja pekeranian ke, nak buat apa-apa surat, Allah tolong selesai surat tu sampai habis. Masa kita lama sempurna, Allah tolong semua tuan-tuan. Saya saja sebut benda-benda baik yang Allah tolong tuan-tuan. Allah tolong kita banyak, dan Allah panggil kita 5 kali sehari je. Dan Allah panggil kita yang wajibnya tu. Dan kadang-kadang tuan-tuan nak pahala lebih, tuan-tuan buat perkara sunat. Tuan-tuan, tangan yang Allah dah tolong banyak perkara ni, bila kita Allah panggil untuk gunakan nikmat ni untuk Dia, maka sempurnakanlah juga tuan-tuan. Ni kita Allah dah tolong pegang steering apa semua, tapi bila kita berjumpa dengan Allah, kita angkat tangan kita, Allahu Akbar, saya tengok sakit hati ya Allah. Tuan-tuan, Allah Subhanahu Wa Taala kata apa? Aku tolong tangan kamu macam-macam, tapi bila aku panggil tangan kamu untuk angkat takbir kepada aku, sekadar itu saja kamu sembah pada aku. Dan tangan kamu sempurna, aku tolong pada semua perkara. Kenapa pada aku kamu main-main gitu? Tak bersungguh-sungguh kamu, goyang-goyang semayang. Tuan-tuan, tapi pada perkara-perkara yang kamu nak, kamu seronok, aku tolong kamu pun seronok buat dengan baik. Tapi bila kamu menyembah aku, mana adab kamu?
Mana diri kamu yang mengenang budi kebaikan aku pada seluruh kehidupan kamu? Tuan-tuan, tuan-tuan, layak kita nak masuk syurga ni dalam keadaan kita tak ada rasa takut pada Allah, tak ada rasa nak mengagungkan dia, berterima kasih dengan dia, mengenang budinya. Kita sujud serap-prop naik dah, prop turun dah. Tuan-tuan, mana kita punya kenang jasa kita kepada Allah? Sedangkan masa kita Allah tolong macam-macam perkara. Lama kita dengan perkara-perkara dunia, tuan-tuan. Kita angkat tangan gini ya, tuan-tuan. Kalau nisbah surau, tuan-tuan, ni lah manusia akhir zaman. Manusia yang tak ada hati dengan Allah, tuan-tuan. Hati kosong, ibadah luar nampak, tapi hati ni tak takut dengan Tuhan, tuan-tuan. Sebab tu hari ni tak pelik kalau Allah hinakan umat Islam. Ni coronavirus sampai pada alam dah, tuan-tuan. Allah nak tunjuk apa lagi pada kita, tuan-tuan. Allah nak panggil kita ni banyak perkara. Tuan-tuan, jangan tanya kasih sayang Allah, jangan tanya sabar dia cukup sabar dah dengan kita pada hari ni, tuan-tuan. Nak harap orang yang buat dosa banyak-banyak kat luar tu banyak dosa dah. Kita yang dalam rumah Allah ni pun Allah nak bagi rahmat tak boleh kot, tuan-tuan. Sebab tu saya kata kalau nisbah surau, tuan-tuan, muhasabah, termasuk saya sendiri, tuan-tuan ya. Kalau nisbah surau ni tak ramai lah, maknanya 1/10 orang pun susah nak cari orang yang menjaga adab di hadapan Allah. Kalau nisbah surau, tuan-tuan, yang semayang sungguh-sungguh angkat takbir, yang betul-betul jaga hati dengan Allah dan sebagainya, tuan-tuan. Kalau nisbah taman, mungkin 1/1000 nak cari orang yang jaga adab di hadapan Allah, tuan-tuan. Jadi nisbahnya begitu, tuan-tuan ya. Jadi tuan-tuan mata Allah sekalian ya, maknanya mulai pada saat ini, tuan-tuan, jadilah hamba yang takut, yang membesarkan Allah, yang mengenang budi kebaikan Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana tuan-tuan, itu juga untuk kebaikan kita juga. Saya pun mungkin maksudnya tidaklah nak menyatakan maknanya perkara ni mungkin salah kita, tak, mungkin kerana kita tidak tahu, kita tidak sedar, kita rasa perbuatan kita tu biasa saja. Sebab tu saya seru pada tuan-tuan supaya sentiasa berada dalam majlis ilmu, dalam majlis tauhid, tasawuf dan sebagainya. Sebab majlis-majlis ilmu ni akan menyedarkan kita. Mungkin perbuatan kita tu kita rasa tak ada apa-apa, tapi rupa-rupanya bila kita maknanya mendengar ilmu daripada pengajian-pengajian begini, baru kita sedar rupanya perbuatan-perbuatan itu perbuatan yang tidak baik, perbuatan yang maknanya tidak membesarkan Allah dan sebagainya, tuan-tuan ya. Jadi saya cukup dah tu sedikit sebanyak saya beri tuan-tuan kepahaman, peringatan. Maksudnya tuan-tuan, jadilah hamba yang benar-benar ada perasaan takut kepada Allah. Allah tak minta kita ni sepanjang masa 24 jam gitu, tuan-tuan. Bahkan Allah tolong kita banyak perkara. Allah minta kita datang hadir kepada dia dengan bersungguh-sungguh, bukan lama pun 10 minit dan sebagainya, tuan-tuan. Saya nak sebut dengan tuan-tuan, bila kita sebut saja Allah, maka hati kita automatik terus merasakan kebesaran dia, terus kita malu nak main-main depan dia, terus kita solat sungguh-sungguh, kita beramal ibadah sungguh-sungguh. Khasnya kita jaga hati sungguh-sungguh sebab Allah memandang hati kita, tuan-tuan. Kalau dalam urusan dunia, tempat kerja kita, Allah dah tolong dah hati kita nak beri tumpuan. Kan kalau kita tak khusyuk tempat kerja, kalau tuan-tuan kerja kilang kan, buat projek ni, kalau hati tuan-tuan melayang, tak boleh orang jaga boiler kan. Macam imam surau saya, imam satu, Imam Haji Ahmad tu boiler tu. Ni pun nak dipanggil balik, mungkin dia punya pengalaman tu, tuan-tuan, dia pencen dah nak kena panggil balik. Kami usin lah, tak ada orang nak jadi imam, tuan-tuan, Imam Haji Ahmad. Jadi orang jaga boiler ni hati dia kena khusyuk, tak boleh khayal-khayal ni meletup ni, tuan-tuan. Dia kena tengok suruh, saya pun tak tahu sangat lah, tuan-tuan. Tapi Allah tolong tak kita jaga benda tu, tolong, tuan-tuan. Jadi bila kita solat ni, hati kita janganlah ingat lagi perkara yang lain, sebab Allah tolong banyak perkara dah kat luar sana. Jasa Allah banyak dah. Dalam solat bawa hati untuk Allah pula. Jangan kita main-main kata sedar apa-apa, nak laju-laju dan sebagainya, tuan-tuan gitu nah. Jadi mungkin itu sajalah yang saya nak sampaikan kepada tuan-tuan untuk permulaan ni, mukadimahnya. Jadi mudah-mudahan Allah merahmati, Allah Subhanahu Wa Taala berikan kesedaran yang baik, dan kita mati esok mati dalam keadaan Allah suka pada kita dan sebagai hamba-Nya, tuan-tuan. Allah Subhanahu Wa Taala meletakkan kita pada maqam-maqam yang tinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah, tuan-tuan. Baik, tuan-tuan, jadi kita tengok balik pengajian tauhid kita ni, tuan-tuan. Tu saya kata mudah-mudahan dengan pengajian tauhid ni menambahkan lagi makrifat kita kepada Allah. Tu yang kita nak tambah tu, tuan-tuan ya. Sebab tu dalam pengajian tauhid ni kita kena pandang Tuhan. Bila kita pandang dia, dia maha baik, dia tolong kita, dia bersama kita, barulah kita tak sanggup nak main depan dia, barulah kita jadi hamba yang berbudi dengan dia, hamba yang mengagung besarkan dia, tuan-tuan. Tuan-tuan, kalau manusia ataupun orang Islam pada hari ini benar-benar hatinya ada Allah, mengagungkan Allah, kita ni Allah kita tak agungkan, tapi benda lain kita agungkan. Kalau manusia balik sungguh-sungguh kepada Allah, aman dunia, aman Malaysia ni, tuan-tuan. Bahkan maknanya kembali balik pada zaman Nabi SAW, para sahabat semuanya hebat-hebat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita nak kembali ke zaman tu, baru orang kafir akan takut pada kita, baru akan datang kemenangan Islam, insya-Allah. Mudah-mudahan Allah pilih kita semua, insya-Allah.
Bila kita tengok pengajian tauhid ni pada pusat 23 Jadi tuan-tuan lepas ni lawan nafsu Jadi semayang-semayang sungguh-sungguh Jangan laju-laju dan sebagainya, semayang betul. Angkat tangan betul. Jangan angkat tangan berdoa letak bawah ni, letak sini, jangan tuan-tuan Allah dah bagi tangan baik-baik, angkat tangan betul-betul. Tunjuk pada Allah, ya Allah ni terima kasih kau gunakan tangan, kau bagi aku tangan, kau angkat tangan betul. Angkat tangan betul. Jangan bawah-bawah malas-malas. Aku bagi makan, kau cukup makan nasi boleh dengan baik, aku bagi kau. Bila kau doa, kau main dengan aku. Jangan gitu tuan-tuan Biarlah Allah pandang kita. Allah pandang kita dengan pandangan yang tinggi. Allah kasih, Allah suka pada kita tuan-tuan kita. Kita kalau kita mengganggukan Tuhan, Tuhan suka pada kita. Ni hamba-Ku yang mengenal budi, kata Allah. Alhamdulillah. Maka Tuhan, tuan-tuan ni saya sebutkan tuan-tuan ada kaitan juga apa yang kita sebut banyak-banyak tadi dengan apa yang kita baca malam ni Muka 23 tu apa nama bagi berapa 1 2 3 4 5 6 bagi yang ke-6 daripada atas Allah SWT memang tak berhajat dengan tuan-tuan. Tuan-tuan nak semayang macam mana pun ikut dan tuan-tuan. Dia tak berhajat masuk neraka, bukan dia kita tuan-tuan Tapi saya tak boleh tengok saya sakit hati tuan-tuan kita macam kita sayang ke mak kita, orang buat mak kita macam-macam tu. Mak kita Allah lebih pada mak kita lagi. Mak kita lahirkan kita, Allah bukan kadar lahirkan kita, dia menjadikan kita daripada tak ada kepada ada. Bahkan 24 jam hidup dengan tuan-tuan tu. Darah kita, udara apa kita bernafas, siapa yang bagi kita tidur malam, siapa yang jaga tu. Jadi bila Allah panggil kita buatlah sungguh-sungguh tuan-tuan Maka Tuhan terkaya. Dia terkaya tuan-tuan. Dia maha kaya, dia maha baik, dia maha pemurah tuan-tuan Maka Tuhan terkaya daripada mengambil manfaat atas hamba ni. Dia tak ambil manfaat atas kebaikan kita, atas adab kita dengan dia. Dia tak ambil apa-apa, dia tak kesan apa-apa tuan-tuan Tapi yang akan jadi kesan apa? Kita tuan-tuan, kita yang susah tuan-tuan kita Kadang-kadang kita kata gini tuan-tuan, saya banyak kali ulang dalam kuliah saya ni perkara gini tuan-tuan Kita kata Allah maha kaya, dia mengambil faedah daripada hamba ni tuan-tuan Hari ni kalau kita tengok tuan-tuan, ada orang yang semayang tak sungguh-sungguh, semayang laju-laju tapi sihat je badan ni, tak ada sakit pun. Balik rumah kan sambil-sambil lewa je, tengok TV relax-relax je, tak ada apa-apa, hidup sihat je tuan-tuan Ustaz, kenapa orang banyak buat dosa ni? Ada budak-budak tanya saya, Pati tanya saya Pati tanya saya, maknanya Ustaz, bagaimana orang banyak buat dosa, tak ada apa-apa kehidupan ni Ustaz, relax-relax je, hidupnya senang dan sebagainya. Dua perkara saya lakukan tuan-tuan. Pertama tuan-tuan, ingat bila kita dekat dunia ni tak bersusah payah dengan Tuhan, kita senang-senang je. Maksudnya semayang pun kita nak laju-laju terserah pada kita kita nak pahala dan sebagainya tuan-tuan Balik rumah tak mujahadah, nak lawan nafsu. Orang azan kita tidur relax je, kita rasa hidup kita senang je tuan-tuan Pertama saya nak sebutkan tuan-tuan, dua perkara Pertama, kalau kita bersenang-senang hari ni dekat dunia, ingat sakaratul maut akan berat. Itu baru kita tahu tuan-tuan Jadi kata Nabi SAW, sebanyak mana kesenangan seorang dekat muka bumi, seberat itulah sakaratul maut ini. Tapi sakaratul maut nanti baru kita tahu berat tak berat nak keluar nyawa kita bila kita banyak ikut hawa nafsu. Tapi Nabi kata orang yang susah payah dekat dunia ni kan, nak lawan nafsu kan, semayang sungguh-sungguh, tak ada main-main, betul-betul buatlah. Susah lah, bukan senang nak buat betul-betul. Jaga hati nak kenang budi Allah. Susah banyak dekat dunia, lawan nafsu, jaga pandangan mata, tahan diri walaupun dalam ni berkobar-kobar ni rasa berulat tuan-tuan Sungguh tuan-tuan, lawan nafsu ni rasa berulat. Kalau saya rasa berulat dalam ni tuan-tuan, sebab nafsu ni dia tahan kita, rasa berulat rasa. Tapi tahan juga tuan-tuan bangun tahajud susah, kunci jam bangun juga susah dekat dunia, mati nanti senang tuan-tuan Itu yang pertama. Yang kedua tuan-tuan saya semayang laju, saya buat dosa, tak ada apa, hidup saya bahagia, tak ada apa-apa lah tuan-tuan. Hakikatnya bukan bahagia, hakikatnya Allah mencelakakan. Bagaimana mencelakakan? Gini tuan-tuan, bila kita buat dosa, Allah tak balas apa-apa. Bila Allah tak balas apa-apa, ingat dosa tu Allah sedang kumpulkan. Allah sedang kumpulkan, ingat tu. Allah bukan tak ingat perbuatan kita. Kita bermain-main gitu, Allah tak tegur pun. Ni alhamdulillah Allah datangkan mulut saya tu tegur tuan-tuan. Alhamdulillah kita ingat hari ni tuan-tuan. Tapi dalam kehidupan kita ni, kita buat dosa tak ada apa-apa. Jangan kita rasa kenapa orang tu Allah biarkan begitu, tak ada balasan apa-apa. Tak, maksudnya Allah bukan membiarkan kerana Allah suka, kerana Allah kasih tak tuan-tuan Allah sedang simpan dosa dia. Simpan banyak-banyak. Lagi banyak kelalaian dia, lagi banyak dia lalai dengan perkara gitu, lagi tinggi dosa dia. Jadi bila banyak dosa, esok akhirat lagi lama dalam api neraka. Tu sebenarnya tuan-tuan kita. Jangan kita hari ni kalau kita tak ada apa-apa, elok je. Allah simpan tu, bukan tak ada apa-apa, Allah simpan.
Bila Allah sayang, Allah bagi balasan. Tuan-tuan, kalau Allah bagi balasan, kita sedar, alamak aku ni buat dosa dah. Macam Sayyidina Ali, tuan-tuan, dia jalan langgar tunggul, dia tahu dosa dia, maka dia istighfar. Kita ni tak ada Allah tegur apa-apa, relax je. Mana Allah nak biar kau buat dosa banyak, biar aku himpun dosa kau banyak-banyak. Orang ni mulia tak? Hakikatnya Allah sedang menjadikan dia lebih lama dalam neraka. Apa yang baiknya, tuan-tuan? Jadi itu dua perkara yang kita kena ingat. Jangan kita rasa aku buat dosa, aku semayang bukan kerana-Mu ya Allah, hidup aku bahagia je, aku sihat je, tak ada apa-apa. Allah sedang himpunkan dosa kita sebanyak mana lagi lama di akhirat kelak. Kalau Allah sayang, Allah takkan buat begitu. Allah Subhanahu Wa Taala akan beri teguran, tuan-tuan. Memang Allah tak mengambil manfaat atas kebaikan kita, tak mengambil mudarat atas dosa kita, tapi kita yang menanggungnya di akhirat kelak, dan Allah Subhanahu Wa Taala simpan. Sebab tu, tuan-tuan, kena takut dengan Allah. Dan satu lagi, tuan-tuan, saya nak sebut, hidup dekat dunia ni bukan realiti, tuan-tuan, ni bukan hakiki. Ni hanyalah hidup dalam mimpi. Kata Sayyidina Ali karramallahu wajhah, kita ni hidup kat dunia tidur je. Kenapa tidur, Ustaz? Kenapa kita panggil tidur? Sebab dekat dunia ni, tuan-tuan buat ketaatan, pahala nampak tak? Nampak tak balasan Allah? Tak nampak. Jadi belum realiti lagi, sebab balasan tak nampak. Pahala tu pun kita tak nampak. Bukan yang lepas kita semayang ada mahligai dekat Tanjung Puteri, tuan-tuan nak. Ni mahligai siapa? Mahligai orang dia semayang. Esok semayang lagi naik mahligai, tak nampak. Tak realiti lagi, belum ada nampak apa-apa. Hari ni orang buat dosa, tak nampak dosa sekutul jatuh, tak realiti lagi. Hidup ni hanya sekadar, maksudnya angan-angan cita-cita. Apa yang tuan-tuan cita-cita dapat belum? Belum lagi, tuan-tuan nak. Tak nampak pun. Hari ni buat dosa pun tak ada. Tiba-tiba buat mata tengok benda-benda bukan-bukan, contoh, tuan-tuan nak. Mata buat dosa, tiba-tiba Allah panah peti, mana ada? Buat dosa buat gitu. Sebab ini bukan realiti. Lepas mati baru tahu. Kata Sayyidina Ali karramallahu wajhah, kehidupan selepas mati itulah kehidupan kita yang sebenar-benarnya. Sebab masa tu tengok balasan, nampak dah, ni kehidupan kita sebenar, ni pahala kamu, kubur datang himpit, patah tulang, ni dosa kamu, tu baru realiti betul. Apa yang kita buat, nampak segala-galanya, balasan Allah simpan, tuan-tuan, bukan tak ada, tuan-tuan ya. Ni Ustaz, saya buat baik ni, saya rasa hidup saya tak ada apa-apa ni kan, kekayaan tak masuk, saya rasa perniagaan saya semakin mundur ada lagi, tapi saya jaga sungguh-sungguh hubungan dengan Allah. Saya nak bagi tahu, ni bukan realiti kamu, sabar, ada Allah simpan. Dalam kubur esok baru kau nampak satu-satu. Kamu punya adab dengan Tuhan, Allah balas bagaimana. Kubur esok sempit ke luas ke, tu baru realiti kita. Sebab dah nampak sekarang balasan yang hari ni kita sembunyikan daripada manusia. Kita datang seorang majlis kerana pangkat kita, kerana kita ustaz ke, kita contohlah kerana AJK ke, kerana kita ni imam ke, kita Bilal dan sebagainya. Datang kerana orang, esok dalam kubur baru tahu. Contoh tak? Kalau kita jemaah biasa datang nak jumpa orang ke, datang surau ni sekadar nak lepaskan nak mengisi masa lapang dan sebagainya, esok dalam kubur baru tahu. Sebab dalam kubur Allah tunjuk-tunjuk satu-satu, ni amalan kamu, ni amalan kamu, ni amalan kamu. Baru realiti, baru tahu apa yang kita buat ni sebenarnya Allah terima, Allah tolak, baru tahu. Ni tak nampak lagi. Sebab ini hanya bayang-bayangan saja yang digambar-gambarkan, tapi benda tak nampak lagi, tuan-tuan ya. Pahala tak nampak, syurga tak nampak dan sebagainya, tuan-tuan ya. Ini tak terkait dengan kita. Apa yang kita buat pada hari ini untuk kebahagiaan kita dan untuk kecelakaan kita, kita yang bina, tuan-tuan ya. Jadi Allah tak mengambil manfaat atas sekalian hamba-Nya, dan tidak sekali-kali menjadikan mudarat kepadanya oleh maksiat hamba-Nya, tuan-tuan. Jadi apa itu yang kita nak jaga adab, tak jaga adab, siapa yang mengambil manfaat mudarat kita? Tuan-tuan, Allah duduk situ dia. Jadi kalau kita nak seksa diri kita, terserah. Kalau kita nak berada pada tempat yang agung di sisi Allah, terserah, masing-masing pilih. Sebab tu kita dipanggil apa, tuan-tuan? Usaha dan ikhtiar. Kenapa panggil ikhtiar? Sebab kita yang buat pilihan. Kenapa ada syurga, ada neraka? Kerana kita yang buat pilihan, tuan-tuan. Nanti orang tak faham, dia kata ni takdir Tuhan, tu bodoh, tuan-tuan. Saya mudah bahasa gitu je, tuan-tuan ya. Orang tak faham tauhid cakap begitu, tuan-tuan ya. Qada dan qadar Allah Subhanahu Wa Taala memang dalam ketentuan Allah, tapi siapa yang pilih? Adakah orang buat dosa ni tiba-tiba dia zina atas orang? Saya tak boleh tahan diri saya ni, saya tiba-tiba tergerak sendiri, tuan-tuan. Mana ada Allah buat gitu? Itu baru zalim, itu baru Allah zalim. Dia mencuri ni seolah syaitan masuk dalam badan dia, ataupun hantu, dia tak ada pilihan. Hari ni orang mencuri ada pilihan tak, tuan-tuan? Dia yang rancang, dia yang pergi ke 2 pagi, ke 3 pagi, dia yang buka pintu, pecah rumah orang. Usaha siapa tu? Adakah itu takdir Tuhan? Kita nak salahkan Allah yang bawa? Tak, pilihan dia kan. Dia yang merancangkan, dia yang ikut nafsu kan, dia yang buat pilihan, lepas tu masuk neraka. Kalau ada orang kata ni takdir Tuhan, bodoh cakap gitu, tuan-tuan ya. Maknanya walaupun maknanya perkara-perkara begitu dalam pengetahuan Allah, tapi usaha kita. Sebab yang berlaku jahat kan usaha kita. Yang semayang main-main tu siapa yang buat? Adakah Allah paksa kita buat gitu? Kita yang tak ada rasa kebesaran Tuhan, kita yang buat begitu. Kita yang malas ikut nafsu kita. Siapa yang buat? Kita yang buat, tuan-tuan. Kita mujahadah nak apa?
nak sembahyang tahajud tuan-tuan. Bukannya tiba-tiba kita berdiri sendiri ke, ada kuasa angkat badan kita, angkat tangan kita. Kan kita yang angkat tangan kita, kan kita yang kunci jam, kan kita yang lawan diri kita, maka dapat syurga tuan-tuan. Jadi kita ada usul ikhtiar. Kalau kita pandang qada kepada Allah, itu jadi jabariyah. Bahkan jahat orang salahkan Allah ni, dia melapik nafsu dia salahkan Allah, ni orang ni jahat. Orang jahat satu, tak ada adab dengan Allah satu, orang yang tak faham hakikat sebenar, orang yang bodoh lah tuan-tuan. Dia yang buat dosa salahkan Tuhan, padahal dia yang pilih, dia yang bergerak, dia yang merancang, dia yang berjalan, semua dia tuan-tuan. Kalau kita kata berzina tadi tuan-tuan, mana mahu berlaku berzina, duk atas katil tiba-tiba orang gitu, mana mahu. Kalau kita yang tak buat perkara itu, tak kacau contoh tuan-tuan. Takkan contoh lah, kita tak lah orang yang luar tuan-tuan. Kalau dia sendiri maksudnya tidak kacau bini orang, anak dara orang, tak jadi gitu contoh gitu. Jadi semua berlaku sebab tu dekat dunia ada hukum hudud tuan-tuan. Orang berzina kena kejam sebab apa? Salah dia. Kalau maknanya memang manusia ni tergagah, tak ada usaha, memang dia ditarik oleh Allah macam jin masuk dalam badan, tiba-tiba berjalan sendiri. Kalau gitu zalimlah Allah pergi pukul orang yang dia sendiri yang gerakkan orang tu. Tapi Allah bagi kita pilihan tuan-tuan. Kita pilih lah. Sebab tu saya kata apa tadi tuan-tuan, Allah tak ambil manfaat atas kebaikan kita, tak ambil mudarat atas maksiat kita. Kita buat pilihan kita. Kita nak bahagia, buat yang terbaik untuk Allah. Kalau kita nak celaka, terserah ada apa tuan-tuan kita. Tapi insya-Allah kita ni tak lah gitu tuan-tuan. Hanya saja dia suruh Allah suruh kita ni beri peringatan kepada kita. Mana Allah bagi peringatan? Ni lah ni ya tuan-tuan. Kalau kita tengok sekarang saya menyampaikan kuliah ni, hakikatnya peringatan daripada Allah. Ni lah Allah sedang bagi peringatan. Hanya saja Allah menyuruh, Allah memberi peringatan, diperintah, ditegah tuan-tuan. Ditegah makhluk itu, iaitu perkara yang kembali faedahnya kepada makhluk. Ni kita bicara tentang apa ni tuan-tuan? Kita bicara tentang Allah qaimun bi nafsihi. Yang Allah Subhanahu wa taala berdiri dengan sendiri. Maksudnya dia tu tak berhajat dengan sekalian makhluk. Semata-mata dia menjadikan makhluk ini untuk mengecapi nikmat dia. Tapi siapa-siapa yang sungguh-sungguh yang sungguh-sungguh bermujahadah, dia dapat tuan-tuan ya. Siapa yang tak bersungguh tak dapatlah. Allah bagi pilihan pada kita nah. Jadi semuanya Allah suruh kita buat ketaatan, kebaikan, balik pada kita kebaikannya. Hari ni orang langgar Tuhan, buat dosa, Allah tenggelamkan dalam bumi. Salah siapa? Salah dia tuan-tuan. Tapi jangan kita kata Allah ni balas terus. Allah ni cukup sabar dengan kita tuan-tuan. Sabar dengan dosa kita. Bukannya Allah ni zalim, kita buat dosa terus Allah balas. Tak, dosa kita banyak mana dah. Ni coronavirus datang dan sebagainya tuan-tuan dah. Bukannya dosa tu baru hari ni, dah lama dah semayang kita macam mana yang saya sebutkan tuan-tuan tadi dah. Maka baru datang coronavirus baru, bukannya perkara besar tuan-tuan. Tengok umat dah baru lagi lah teruk tuan-tuan, sampai dia angkat bumi tenggelam, Nabi Lut dan sebagainya tuan-tuan. Umat Nabi SAW ni antara khususiatnya, Nabi minta kepada Allah, yakni penangguhan bala daripada Allah. Sebab tu umat Nabi Muhammad ni bahaya tuan-tuan. Sebab Allah lambatkan peringatan. Bahayanya apa yang dia ada pro ada kontra dia. Tapi memang ini tuan-tuan ya. Pro dia, pro ni apa? Pro yang baik tuan-tuan ya. Yang baik ialah Allah lambatkan bala itu supaya kita sempat bertaubat. Tu baik dia. Kalau dan Allah balas kita mati, susah lah. Dia angkat bumi pam, tak dan apa-apa mati tuan-tuan. Tapi yang kontra dia, bila Allah melambatkan, Allah terlalu sabar dengan umat Nabi Muhammad kerana Allah memuliakan Muhammad SAW itu sendiri tuan-tuan. Maka kontra dia manusia lalai. Aku tak ada apa-apa pun, elok je hidup aku. Zina sana sini apa pun, hidup aku bahagia je. Negara Malaysia ni aman je. Allah melambatkan kontra dia kat situ, tak baik dekat situ lah tuan-tuan ya. Jadi jangan kita kata maksudnya tak ada balasan daripada Allah tu, tak ada apa-apa sebenarnya. Perkara itu kerana Allah nak beri peluang kita bertaubat. Jadi semua baik untuk kita, kembali kepada kita teman-teman ya. Dan seterusnya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran ya, kata Allah, man amila salihan fa li nafsihi wa man asaa fa 'alaiha, kata Allah. Barang siapa yang buat amal soleh, maka pahalanya itu kembali kepada dirinya juga. Tuan-tuan jangan faham amal soleh ni sekadar pegalkan solat saja tuan-tuan ni. Tuan-tuan kena faham amal soleh ni yang Allah nak bagi apa ni? Bagi pahala. Tuan-tuan kena faham pahala ni kat celah mana? Pahala ni pada hati, kena faham yang tu Bukan sekadar ibadat luar. Ibadat luar tak ada pahala. Itu hanya sekadar menjalankan syariat tuan-tuan. Sebab tu solat jangan bayang solat pahala. Tak, orang yang sembahyang laju tak ada pahala. Sebab tu tuan-tuan, saya terus terang kata, kalau saya ikut orang sembahyang laju, saya mau barakah tuan-tuan. Bagaimana saya nak ikut orang yang hati jatuh dengan Allah tuan-tuan ni? Saya sebab tu jangan-jangan saya nak ikut orang sembahyang tuan-tuan. Bukan kat sini lah, mana kat RNR dan sebagainya, saya jaga-jagalah bab-bab gitu. Sebab pahala ni bukan dengan perbuatan. Ni salah faham masyarakat tuan-tuan.
Sebab tu maknanya kena mengaji. Sebab oleh kita ni dah pandai semayang, tak datang mengaji, tak dengar kuliah dah, kita rasa semayang kita sah dah. Sah tak sah ni bukan zahir. Zahir syariat itu sekadar kulit baru. Sah tak sah batin. Tuan-tuan, kalau batin ni tak ada perkara, tak dipandang oleh Allah, pahala tak dipandang oleh Allah, maka tak ada hadis yang Nabi kata semayang sampai pada Allah macam kain buruk. Tak ada hadis. Kenapa ada hadis begitu? Sebab ada orang semayangnya malaikat tengok macam matahari. Tuan-tuan, saya dah sebut dengan tuan-tuan, saya rasa maknanya zahirnya bagus, zahirnya baik, tuan-tuan. Tapi batinnya lalai, tidak ingat kepada Allah. Maka sebab tu dalam hadis Nabi kata ada orang semayang dapat 1/10, 2/10. Sebab nilai pahala bukan pada angkat takbir ni, bukan pada bacaan ni, tapi pada hati. Tuan-tuan tengok kenapa Imam Ahmad abang kepada Imam Ghazali mufarakah semayang. Dia keluar semayang, tuan-tuan. Maksudnya bukan sekadar orang kata ragu-ragu, dia keluar terus semayang seorang terus, tuan-tuan. Kerana dia nampak Imam Ghazali dalam otak dia ada darah. Ni orang yang ada kasyaf, tuan-tuan. Kita tak ada kasyaf, tak boleh lah. Cuma kita boleh tengok tanda laju kelang kabut, tak usah ikut, tuan-tuan. Kita nak ikut, kita baru baca Fatihah dia sujud dah, tak usah ikut, tuan-tuan. Dia kalau dia semayang dengan main, tuan-tuan, kita tak boleh. Kalau ustaz nak pahala, kau nak pahala apa kalau dah semayang macam tu Allah tak bagi pahala. Sebab tu imam ni kena faham amanah dia besar. Betul dia, betul semua jemaah. Salah dia, wasak habis semua jemaah. Imam ni jawatan dia besar. Maksudnya semua apa yang nak dibawa oleh jemaah ni berpandu pada dia. Kalau dia ni hati betul dengan Tuhan, semua akan mendapat manfaat yang sama, tuan-tuan kita. Jadi maknanya kalau kita ikut orang semayang ni, maknanya bukan sekadar nak mengikut, tapi kita nak tengok, kita takut yang ibadat kita Allah tolak dengan sebab kita ikut orang yang Allah tolak semayang dia, tuan-tuan. Itu ada dalam pengajian tasawuf, ada Imam Ghazali dia sebut perkara tu panjang, tuan-tuan ni. Saya tidak hajat nak bersyarah tentang perkara tersebut. Jadi tuan-tuan, yang Allah kata ni siapa yang beramal soleh, amal soleh kebaikan tu kena faham. Amal soleh ni yang Allah nak bagi pada kita ni ada manfaat di akhirat kelak ni, tuan-tuan. Amal soleh yang berhati. Maksudnya amal soleh yang hidup hati, bukan berhati, tuan-tuan ni. Kita tak faham berhati-hati pula. Maksudnya amal soleh yang dengan hati. Maksudnya angkat takbir, angkat betul-betul, mengagungkan Allah, ni hati ni, dan membesarkan Tuhan, dan menjaga tutur kata bacaan, tuan-tuan, dan semayang betul-betul. Itu ada pahalanya, bukan amal perbuatan zahir dan sebagainya. Jadi saya bagi pemahaman mudah, tuan-tuan. Kita kata kalau buah, tuan-tuan, buah apple nak cantik dalam kosong, apa benda nak makan, tuan-tuan? Nak bagi pahala apa khasiatnya? Kulit je cantik dan laju, tak ada adab dengan Allah, kosong, tuan-tuan. Maksudnya isi langsung tak ada, apa faedah nak bawa apa di akhirat kelak? Kulit saja, tuan-tuan. Jadi maksudnya kita buat tadi, maksudnya apa yang saya sampaikan dengan tuan-tuan tadi, tuan-tuan tak adab, kita buat sungguh-sungguh, apa yang tuan-tuan buat, tuan-tuan dapat. Itu yang dapat, tuan-tuan. Tapi mana kata kalau kita nak ulang perkara yang tak baik itu, tak ada adab dan sebagainya, terserah. Maksudnya kita yang akan dapat kerosakan tersebut, kita yang akan rugi di akhirat kelak. Kalau Allah tolak, Allahu akbar, tuan-tuan. Dan satu lagi saya sebut dengan tuan-tuan tadi lah, tuan-tuan, jangan sampai Allah pandang kita dengan pangkat yang rendah. Ni hamba ku semayang main-main, ni hamba ku semayang tak besar aku. Tuan-tuan, Allah ingat tu perkara kita buat tu. Esok bangkit di akhirat kalau kau duduk jauh, kau bukan hamba ku yang mengagungkan aku. Walaupun kau semayang macam mana, kau duduk jauh. Engkau beramal ibadat kerana kau nak dunia je, engkau nak rezeki kau murah je, kau jauh sana. Allahu akbar, tuan-tuan. Bangun di pada mahsyar, tuan-tuan. Wamtazul yawma ayyuhal mujrimun, alam ahadi ilaikum ya bani adam alla ta'budu syaitan. Surah Yasin, tuan-tuan. Kita bangkit di pada mahsyar, semua orang ni akan tiga keadaan bangkit. Pertama, tangan kat bawah, kaki ke atas. Ni Allah buat. Nabi dan ya Rasulullah, bagaimana orang yang bangun dalam keadaan begitu? Kata Nabi SAW, bagaimana hari ni dekat dunia Allah boleh buat kamu berjalan dengan kaki, akhirat dia Tuhan yang sama akan buat kamu berjalan dengan tangan. Allahu akbar. Ni golongan pertama. Na'udzubillah, tuan-tuan, ya. Golongan yang kedua, berjalan dengan mengesok macam ular, selam. Tak boleh bangun. Matahari atas kepala, panas 70 kali ganda daripada dunia. Golongan tiga berjalan macam biasa. Ini golongan-golongan yang baik. Berhimpun, dihalau oleh malaikat, tuan-tuan, dengan api, dan berjumpa Nabi Adam lama, tanpa sebarang minuman, tanpa sebarang makanan, tuan-tuan. Datang malaikat Zabaniyah bawa bejana besi yang ada air. Semua orang di padang mahsyar haus nak minum, sampai bejana bekas tu pada mulut-mulut mereka, gugur mulut ni, tuan-tuan. Ini hadis Nabi. Allahu akbar, tuan-tuan. Ingat kebangkitan kita di sana, tuan-tuan. Dan bila sampai kepada Nabi Muhammad SAW, Nabi dah sujud, tuan-tuan, maka Nabi mengangkat kepalanya. Allah kata, wamtazul yawma ayyuhal mujrimun. Hari ni aku akan mengasing, imtaz, akan mengasingkan siapa di kalangan orang beriman yang taat kepada Allah, siapa yang banyak-banyak munafik yang tak sungguh-sungguh pada Allah, Allah asingkan. Maka sampai di hadapan sana, tuan-tuan, semua manusia kakinya akan bergerak dengan sendiri,
Orang yang baik akan bergerak kepada golongan yang baik, Allah akan asingkan. Kita akan nampak mana golongan-golongan yang tak baik kat dunia hari itu, yang semayang sebelah kita, rupanya duduk sana. Alhamdulillah tuan-tuan, kita Allah beri taufik untuk berada pada golongan-golongan yang baik. Jadi maksudnya tuan-tuan, dunia ni maknanya kita tak nampak apa-apa. Kita buat sungguh-sungguh, Allah akan angkat martabat kita dan Allah pandang kita dengan pandangan yang baik. Esok di akhirat, ni hamba-Ku yang mengagungkan Aku, yang ikhlas kepada Aku, yang benar-benar jujur amal ibadahnya kepada Aku, bukan kerana maksiat. Esok Allah asingkan, ni orang yang baik. Ni orang semayang dengan aku ni, kenapa duduk sana ni? Rupanya Allah tahu hatinya ada apa. Kita kena jaga sungguh-sungguh tuan-tuan ya. Dekat dunia ni jaga sungguh-sungguh. Kita membesarkan Allah, ingat Allah dan sebagainya tuan-tuan. Sebab kita semua akan mati. Kita manusia. Dunia ni akan hancur, habis berkecai. Kedua golongan saja yang akan Allah bangkit, yakni manusia dan jin tuan-tuan. Oleh kerana kita akan bangkit, maka kita kena bersedia untuk kebangkitan tersebut tuan-tuan ya. Jadikan hati kita mata-mata untuk Allah tuan-tuan. Sayyidina Umar, dia tengok binatang, dia kata, alangkah bahagia kau wahai binatang tuan-tuan. Kau mati habis aku ni manusia. Bila aku mati, aku akan dibangkit di hadapan Allah. Begitulah tuan-tuan, nanti kita sambung pada kuliah-kuliah yang akan datang tuan-tuan. InsyaAllah surah insyaAllah kita jaga adab di hadapan Allah. Maksudnya bila Allah panggil, bukan 24 jam kita nak jaga adab ni. Semayang tu tolong maknanya betul-betul jaga adab dengan Allah SWT insyaAllah tuan-tuan. Yang terakhir ni sebelum kita azan ni, saya nak berumuman sikit je tuan-tuan ni. Saya ni jadi PSC bersama dengan Ustaz Naufal ni. Tuan-tuan, Ustaz Naufal kami sama-sama jadi PSC untuk Al-Quran ni. Ada seorang budak ni tuan-tuan, Allah kesian dia tengok ni. Quran, kami jadi PSC ni untuk budak-budak yang tahfiz Quran. Kami nak ketengahkan bakat mereka ni tuan-tuan. Jadi mereka ni yang terpilih ramai. Dalam ramai-ramai ni seorang ni je tuan-tuan. Lain semua tak boleh baca tuan-tuan ni. Miskin tuan-tuan, saya kesian dia. Jadi ayah dia ialah bukan warga negara, ayah dia Kemboja, tapi dia lahir kat sini tuan-tuan. Jadi dia ni kereta pun tak ada tuan-tuan, ayah dia hantar sekolah naik motor. Sekolah tak belanja langsung tuan-tuan. Tapi dia ni Quran ingat 30 juzuk tuan-tuan. Kalau sekadar menghafal Quran, semua orang boleh hafal. Saya pun hafal Quran tuan-tuan. Tapi nak cari orang yang ingat Quran susah. Yang ada syahadah ni tuan-tuan susah. Saya tebuk dia tuan-tuan 21, 26, 27. Ingat belaka dia tuan-tuan. Dia boleh jawab belaka. Allah saya kata. Orang yang Quran dalam diri dia tuan-tuan, tapi hidup dia agak Allah uji dengan kesusah payahan sedikit. Saya rasa kesian. Saya rasa macam nak tolong dia tuan-tuan. Jadi saya nak buka dengan tuan-tuan lah. Kalau tuan-tuan rasa nak beri bantuan sikit, bagi dia mengecapi dunia sikit. Dia belanja setiap hari tuan-tuan, tak ada belanja langsung. Dia datang sekolah tak ada belanja, susah ni kita kan. Dan ayah dia motor jadi. Saya tanya daripada dia pun 6 orang tuan-tuan. Kemudian mak jahit baju dia, ayah meniaga. Tuan-tuan tak tahu rezeki macam mana, kereta pun tak ada tuan-tuan ya. Kemudian rumah 2 bilik je. Tuan-tuan bayang rumah 2 bilik. Hari ni rumah 2 bilik macam mana? Adik-beradik ramai. Ayah 1 bilik, yang lain semua kumpul 1 bilik tuan-tuan. Tak tahu lah rumah macam mana. Saya ingat nak bagi sikit lah tuan-tuan. Kalau tuan-tuan yang ada lebihan rezeki, tak kira lah RM1 pun RM1 lah tuan-tuan. Yang saya nak bagi dia gembira sikit, sebab dia orang yang ingat Quran begitu. Saya rasa perlu kita untuk memuliakan dia sikit, rasa bagi dia seronok sikit tuan-tuan. Jadi kalau tuan-tuan yang nak menderma pada dia, letak atas ni, atas meja ni tuan-tuan ya. Nanti letak di atas ni, nanti saya kumpulkan, saya akan beri ke dia. Dan saya akan sebut pada dia nama dia perempuan, wahai Aimuni. Saya akan sebut dengan dia. Nanti kami target dia untuk masuk 15 juzuk. InsyaAllah dia boleh dapat juara negeri boleh. Kalau negeri daerah ni memang dia lah, sebab memang dia yang ingat, yang lain semua tak ingat. 15 juzuk tu nak pegang sikit. Setengah Quran tu dia ingat semua tu, tapi kami letakkan dia 15 juzuk tu. Tahun depan baru nak masuk 30 insya-Allah tuan-tuan. Ini maknanya saya akan sebut Aimuni ngulang Quran ni nanti, tolong ingat semua orang yang bagi duit atas Aimuni sedekah pada mereka. Kalau tuan-tuan niat untuk mak ayah pun sama boleh lah. Jadi saya pesan kat dia. Jadi benar-benar sedekah kita mengembirakan dia sebagai orang yang bawa Al-Quran, memuliakan dia, memberikan dia sikit kebahagiaan untuk dunia ni tuan-tuan. Dan sepanjang bacaan Al-Quran dia sampai pada tuan-tuan insya-Allah. Jadi saya niatkan hari Isnin ni ataupun hari Selasa ni saya akan pergi ke sana balik untuk berjumpa dengan dia insya-Allah. Jadi kita azan lah, kita sembahyang sunat macam biasa. Sekarang yang baik semua datang daripada Allah tuan-tuan. Yang nak derma tu letak atas meja ni tuan-tuan. Nanti saya akan ambil. Jadi saya mohon maaf kekurangan saya panjangkan kuliah, dan Allah Subhanahu Wa Taala menambahkan pahala kita. Kita bersungguh-sungguh untuk kehidupan kita, untuk kematian kita. Jadikan kita hamba yang benar-benar hamba yang ikhlas kepada Allah insya-Allah. Banyak-banyak akan berdoa kepada Allah insya-Allah. Jadi saya mohon maaf kekurangan dan saya panjangkan kuliah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.